Bosan betul lah. Dah lama tak dapat kes ni. Nak buat apa Profesor X Ini ditanya. apa tu? Profesor X ditanya. Mesej dari Profesor X. Profesor X Cepat, cepat, ditanya. cepat. Oh ya, Profesor. Saya ada misi untuk diselesaikan. Kes untuk diselesaikan? Kes apa tu, Prof? Kes keracunan makanan. Keracunan makanan? Ya betul. Tapi di mana tu, Prof? Di restoran Pak Ya Congkode. Restoran Pak Ya Congkode. Diharap Cikgu Ainul dapat selesaikan misi ini. Baiklah, Prof. Saya dan juga detektif-detektif lain akan cuba menyelesaikan kes ini. Baik, Prof. Jumpa lagi. Okey, jumpa lagi. Nampaknya kita ada kes untuk diselesaikan. Okey, iaitu kes keracunan makanan di restoran Pak Ya Congkode. Okey, detektif-detektif semua dah bersedia untuk selesaikan kes? Jom bersama saya kita ke restoran Pak Ya Congkode. Baiklah detektif-detektif semua, kita sekarang dah sampai di restoran Pak Ya Congkode. Di belakang kita ni adalah restoran Pak Ya Congkode. Okey, menurut Profesor X, seramai hampir 20 orang yang makan di restoran Pak Ya Congkode ni mengalami sakit perut dan muntah-muntah disebabkan oleh keracunan makanan. Jadi kita nak tahu apa punca keracunan makanan di restoran Pak Ya Congkode ni. Okey, jom kita tengok apakah barang-barang atau makanan-makanan yang mungkin telah rosak di restoran Pak Ya Congkode. Jom semua. Hai semua. Okey, kita dah siasat semua segenap penjuru restoran Pak Ya Congkode. Dan daripada situ kita dah dapati ada beberapa makanan yang telah rosak. Dan mungkin inilah penyebab berlakunya keracunan makanan. Okey, jadi semua makanan yang telah rosak tu telah saya kumpulkan dalam beg ini. Okey, jom kita lihat satu persatu. Okey, bagaimana kita nak mengenal pasti makanan yang dah rosak? Sangat mudah. Untuk kita mengenal pasti makanan itu baik ataupun tidak, rosak ataupun tidak, kita hanya perlu melihat kepada bau, tekstur, warna dan juga rasa. Saya ulang, kita hanya perlu melihat kepada bau, tekstur, warna dan juga rasa makanan tersebut. Okey, semua makanan tu telah saya kumpulkan di sini. Jom kita lihat satu persatu. Yang pertama. Perhatikan ni. Sayur yang telah busuk. Okey, kalau kita perhatikan kepada sayur ni, kita boleh nampak tekstur warna, tekstur bagi sayur ni pun telah berubah. Di mana baunya, yang pertama baunya kurang menyenangkan. Yang kedua, warnanya. Warna dah jadi kekuning-kuningan. Yang ketiga, sayur ni dah mula layu dan menjadi lembek. Itu dari segi teksturnya. Dan keadaan sayur pun berair, dan juga berlendir. Ini menunjukkan sayur ini tidak lagi boleh dimakan kerana ia telah rosak. So, kita perlu buang. Okey, next. Mari kita tengok yang seterusnya. Bau apa ni? Oh, ikan. Ikan yang dah rosak. Okey, kalau kita tengok bau dia pun, mungkin semua detektif-detektif di rumah tak dapat nak bau. Okey, sebenarnya bau ikan ni sangat busuk. Okey, selain daripada bau, kalau kita perhatikan, mata ikan ni pun dah berubah warna. Perhatikan mata dia dah berubah warna. Tak lagi warna jernih, tetapi warna kemerah-merahan. Okey, selain daripada tu, insangnya juga
seperti kehitam-hitaman. Okey, kalau dilihat dengan lebih dekat lah. Okey, dia punya insang ini berwarna hitam. Dan juga yang paling menjijikkan, berulat. Okey, membuktikan ikan ini tidak lagi boleh dimakan dan sememangnya rosak. So, kita buang. Okey, next. Kita tengok yang seterusnya. Apa yang seterusnya? Tengok ni. Buah yang dah rosak. Okey, kalau kita perhatikan di sini, kita boleh lihat apakah perbezaan dari segi tekstur buah yang baik dan buah yang tidak baik. Okey, kalau kita lihat di sini, buah ni dah rosak kerana pertama, warnanya dah berubah menjadi kehitam-hitaman, even teksturnya. Okey, malah teksturnya juga lembek. Okey, dia dah mula lembek dan juga sudah ada lebam. Okey, lebam di buah ini kalau diperhatikan dengan lebih dekat. Okey, selain daripada itu, bagaimana rasanya? Tak naklah rasa. Okey, sudah pasti rasanya dah masam. Okey, masam dan berubah rasa lah, daripada manis dah jadi masam. Okey, siapa yang nak rasa makanan yang dah busuk kan? Okey, dan seterusnya, bau dia. Baunya memang kurang menyenangkan. So, terbukti buah ini tidak lagi boleh dimakan. So, kita buang. Okey. Okey, seterusnya, saya ada makanan. Ada 3 lagi makanan yang rosak di kedai Pak Ya Chongkodeh. Jom kita perhatikan. Okey, semua tengok ni. Apa ni? Ya, roti yang dah tak seperti roti dah. Okey, kalau kita perhatikan di sini, terdapat banyak kulat pada roti ni. Disebabkan itulah warna roti ni dah berubah menjadi warna kehitam-hitaman. Okey, disebabkan oleh pertumbuhan kulat. Okey, kalau kita perhatikan lagi, okey, tompok-tompok kulat itu yang berwarna hitam, okay, dan ada juga yang keputihan di situ. Selain daripada itu, baunya juga tidak menyenangkan. So, makanan ini, roti ini dah rosak. Okey, so kita buang. Okey, lagi. Apa lagi yang saya jumpa di kedai Pak Ya? Okey, cuba tengok ni. Susu yang dah rosak. Okey, kalau kita tengok susu ni, dia dah mula menggumpal. Okey, daripada warnanya warna putih elok bertukar kepada warna kekuning-kuningan dan juga menjadi keruh. Okey, dan selain daripada itu, kalau kita lihat di sini, berbuih-buih dan berketul-ketul. Rasa? Siapa nak rasa? Of course, bagi makanan ataupun susu yang dah rosak, mesti rasanya masam. Okey, dan baunya sangat busuk. So, susu ini dah tak boleh dimakan. Maka kita buang. Okey, seterusnya, mari kita lihat apa yang lain. Ya, makanan dalam tin. Makanan dalam tin ni pun dah tak boleh dimakan. Okey, kerana pertama, baunya sangat busuk. Yang kedua, dah ada tumpukan putih, okey, dan pada makanan ini. Dan yang ketiga, makanan ni dah mula berlendir. Jadi, dah tak elok untuk dimakan. So, perlu dibuang. Jadi, kita dah lihat semua makanan-makanan ini dan sekarang kita nak tahu apa yang menjadi punca makanan-makanan ni rosak. Apakah yang menyebabkan makanan-makanan ni menjadi rosak? Jadi kita nak siasat punca makanan menjadi rosak. Macam mana kita nak siasat? Jom kita ke Makmal. Hai. Okey, kita sekarang berada di Makmal Profesor X. Okey, semua makanan-makanan yang telah kita kumpulkan tadi, okey, saya dah siasat, okey, satu persatu. Saya dah kaji setiap makanan tersebut dan didapati, okey, punca utama makanan menjadi rosak adalah disebabkan oleh kehadiran
mikroorganisma. Apa mikroorganisma tu kalau kita tengok mikroorganisma daripada dua perkataan yang berbeza, di mana mikro ini bermaksud halus dan organisma bermaksud benda hidup. Jadi, mikroorganisma bermaksud benda hidup yang sangat halus. Okey, jadi kat mana kita boleh jumpa mikroorganisma ni? Kalau nak tahu, mikroorganisma ni dia boleh hidup di udara kita. Di mana-mana pun ada mikroorganisma. Termasuklah di makanan kita apabila terdedah kepada udara. Malah dalam badan kita pun ada mikroorganisma. Takut kan? Okey, boleh tak kita nak lihat mikroorganisma? Tak boleh sebab mikroorganisma ini sangat halus. Kalau kita nak lihat, kita perlukan mikroskop. Okey, sebaik-baiknya mikroskop elektron. Okey, untuk kita nak melihat mikroorganisma yang halus ini. Okey, jadi bagaimana pula dengan rupa bentuk mikroorganisma ni kalau kita lihat di mikroskop? Dia sebenarnya dia mempunyai pelbagai bentuk dan juga saiz. Itu adalah mikroorganisma. Okey, untuk kita tahu dengan lebih lanjut, sebenarnya mikroorganisma yang ada pada makanan tadi, terdiri daripada dua jenis. Iaitu pertama, kulat. Yang kedua adalah bakteria. Jadi, mari kita kenal dulu apakah kulat. Kulat ini adalah satu mikroorganisma yang akan merosakkan makanan, di mana ia terdiri daripada kumpulan organisma yang tidak mempunyai klorofil. Apa pula lah klorofil tu? Klorofil. Klorofil itu adalah pigmen yang menjadikan tumbuhan ataupun tumbuhan biasanya berwarna hijau. Jadi kalau kita tengok kulat dia tidak berwarna hijau. Jadi bermaksud dia tidak mempunyai klorofil. Yang kedua, nak tahu macam mana kulat tu? Kulat ni sebenarnya dia bersifat heterotrof. Heterotrof tu apa? Heterotrof itu iaitu organisma yang tidak dapat membina makanan sendiri. Means bermaksud dia perlu hidup di makanan lain untuk mendapatkan makanan bagi dirinya. Itu adalah heterotrof. Dan satu lagi ciri-ciri pada kulat. Kulat ini mempunyai kitin. Atau kaitin. Di mana kaitin inilah membentuk dinding sel yang akan protect, yang akan melindungi kulat ini. Itu adalah kaitin. Di mana kita boleh dapat kita boleh jumpa kulat ni? Kulat ni dia boleh hidup di dalam tanah, sampah sarap, di dalam organisma lain dan juga of course, dah tentu pada makanan kita. Dan contoh-contoh kulat yang boleh kita dapati, contoh adalah penicillium seperti gambar ini. Penicillium. Kita ada yeast yang kita gunakan untuk membuat roti. Itu kulat yang bagus kita boleh gunakan untuk membuat roti. Dan juga satu lagi adalah kulapuk, iaitu yang kita temui pada roti yang telah busuk. Itu adalah kulapuk roti. Jadi kita dah kenal kulat. Jom kita kenal pula apa itu bakteria. Bakteria ini adalah mikroorganisma unisel. Kalau unisel, uni itu bermaksud satu. Maksudnya, bakteria ini adalah yang mempunyai satu sel sahaja. Iaitu mikroorganisma yang mempunyai satu sel. Dan dia juga mempunyai dinding sel, malah dia boleh hidup sebagai parasit atau saprofit. Parasit atau saprofit. Apa dia parasit? Apa dia saprofit? Parasit ini adalah hidupan yang hidup
pada perumah lain, iaitu pada makanan atau apa-apa yang dihinggapi olehnya, dan dia akan mendapatkan keuntungan daripada perumah itu. Maksudnya dia akan serap makanan sampailah perumahnya tu, tempat yang dia hidup tu mati. Contohnya macam kita manusia, bakteria duduk dengan kita, itu jaranglah berlaku. Bakteria bila dia duduk pada perumahnya, dia akan ambil semua makanan pada perumahnya sampai perumahnya mati. Itu adalah parasit. Ada juga bakteria yang bersifat saprofit, di mana dia hanya mendapatkan makanan pada perumah ataupun pada organisma lain yang telah mati. Ataupun tidak hidup, dan dia akan serap makanan daripada organisma itu. Itu adalah saprofit. Bagaimanakah keadaan yang membolehkan bakteria hidup? Bakteria kalau nak tahu, dia sangat cepat membiak dan sangat cepat aktif pada suhu bilik. Apa suhu bilik tu Berapa suhu bilik? Siapa tahu? Dia 25 darjah Celsius. Bagi yang tak tahu, suhu bilik adalah 25 darjah Celsius. Dan juga suhu badan kita juga adalah suhu yang sesuai untuk bakteria membiak. Dan selain daripada suhu, faktor lain adalah dari segi kelembapan. Dia suka hidup pada tempat yang lembap. Dan of course, seperti mana yang saya bagi tahu tadi, bakteria ini dia boleh hidup di udara, di air, di tanah, di makanan, banyak tempat, even di dalam manusia dan juga di dalam haiwan. Sesetengah bakteria ini sebenarnya dia boleh menyebabkan penyakit. Sebab itulah tadi makanan yang dah rosak tu menyebabkan keracunan makanan. Contohnya adalah bakteria E. coli. E. coli. E coli, di mana boleh menyebabkan cirit-birit, sakit perut, dia seperti taun ataupun kolera lah. Penyakit yang disebabkan oleh bakteria E. coli ini adalah taun dan juga kolera. Sebab itulah ramai yang 20 orang tu yang sakit perut dan cirit-birit, muntah-muntah. Disebabkan oleh bakteria E. coli. Jadi bakteria ni sebenarnya dia ada yang boleh memberi manfaat dan ada yang juga boleh memudaratkan manusia. Kebanyakannya memudaratkan lah. Kita dah tahu, kita dah kenal semua punca berlakunya kerosakan makanan. Jadi bagaimana kita nak memilih makanan, nak memastikan kaedah pemilihan makanan yang terbaik, supaya kita tahu dia tidak rosak. Jadi kalau kita ke supermarket, pasar raya, so kita pastikan apabila kita hendak membeli makanan di dalam tin, pastikan tin itu tidak berkarat dan tidak kemek. Tidak berkarat, berkeadaan baik dan tidak kemek. Seterusnya, kalau kita beli barang, pastikan kita lihat dulu tarikh luputnya. Janganlah beli barang yang dah tamat tarikh luput. Mungkin menyebabkan makanan itu dah rosak dan memudaratkan badan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, pembungkusan. Makanan yang dibungkus, pastikan masih baik bungkusannya, tidak terkoyak, ataupun tidak terbuka dan tidak bocor. Itu sahaja kaedah pemilihan makanan yang baik. Jadi rasanya kita dah pun selesaikan kes kita pada hari ini, di mana kita dah siasat sampailah ke akhirnya. Kita dapati punca makanan itu menjadi rosak dan punca berlakunya keracunan makanan di kedai Pak Ya Congkodeh ini disebabkan oleh kehadiran mikroorganisma. Jadi setakat ini sahaja. Sebelum kita berakhir, pastikan semua detektif selesaikan dahulu latihan yang terakhir di deskripsi video. Jangan lupa klik pada latihan pada deskripsi video untuk kita menamatkan kes kita pada hari ini. Jadi jumpa lagi dalam siri detektif yang akan datang bersama detektif Cikgu Ainul. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan juga subscribe ke YouTube channel Cikgu Ainul. Bye.